Soalan yang pertama kita nak construct a contingency table to present the information above. Okay, maknanya daripada maklumat nanti kamu tukar dalam bentuk table. Sebab untuk nak buat probability ni, dia ada banyak kaedah bergantung kepada soalan. Biasanya kalau kita nak buat table ni, kita akan wakilkan dengan beberapa event. Tengok maklumat daripada soalan, katakan S ni dia bincang apa? S, brand S, smartphone. Kemudian kita ada H, kita ada I. Kemudian male and female. Okay. So daripada maklumat tu nanti kita akan buat dalam bentuk table dia lah. Okay. Ini bergantung pada soalan, kesesuaian soalan. Okey, kemudian kita terus kepada soalan. Bila kita dah ada table, so yang A ni adalah table dia lah, 2 markah. Kemudian yang B ni, kita nak cari a male student who has brand H. Okey, maksud dia, kalau jumpa soalan yang macam tu kan, itu maksud dia adalah intersection. Maksudnya dua-dua event tu mesti ada serentak. Jadi yang pertama tu dia mesti male student, kemudian has brand H. Okay. So kita akan ambil, bila kita guna probability, dia mesti ambil daripada formula yang basic tu, PA equals to NA over NS. Okay. Maksudnya kalau probability, kita akan ambil daripada formula ni, PA equals to NA over NS. Okay. Jadi untuk NA ni, event kita adalah M intercept H, bilangan dia. Okay, so kita akan ambil M intercept H, so 80. So 80 daripada NS, NS adalah 300. Okay. So jawapan sebenarnya kita permudahkan, seringkas yang mungkin. Okay. Kalau buat yang di sini, ini baru kaedah. Ya, kaedah B1. Okey, kemudian soalan seterusnya, kita tengok soalan a male student or, dia ada perkataan or. Bila or, pastikan itu adalah union. Okay. Union. Jadi kita gunalah formula union. Jadi kalau untuk soalan ni, kita jangan ambil kira ini independent ke ataupun mutually exclusive. Bila soalan tak sebut, kita tak boleh bincang langsung independent ataupun mutually exclusive. Maka kita akan gunakan formula yang asal ni lah. PA plus PB subtract to PA intercept B. Okay. Oh, ni sepatutnya saya guna M lah. M, S, M intercept S. Okay, kemudian kita akan ambil PA. PA ni maksud dia PM lah ni. So PM kita mana? PM jumlah dia 120. Kemudian PS, ini adalah PS. PS kita adalah jumlah dia berapa? 80. So 80 per 300. Tolak dengan, yang ini sebenarnya kita boleh ambil jawapan daripada, okey, maknanya kita akan ambil M intercept S. M intercept S 30. So 30 daripada jumlah semua. Maknanya dia bergantung kepada formula lah. Ini sepatutnya M ni. Okay. Sepatutnya saya akan tulis formula MNUS equals to PM plus PS subtract to PM intercept S. Formula yang asal. Jadi jangan andaikan dia independent, jangan andaikan dia mutually exclusive. Sebab soalan tak bincang langsung. Okey, kemudian soalan C pula, dia menggunakan perkataan a female student is chosen given. Given. Bila ada perkataan given, dia merujuk kepada slash. Sama ada soalan tu dia akan gunakan given. Kadang-kadang soalan dia akan gunakan if. Kalau jumpa perkataan tu, maka ingat itu adalah slash. Slash. Okay. Sebab dalam probability ni dia ada istilah and or given. Kalau given maksud dia slash. Jadi ingat balik formula given. Kalau katakan kita ada probability F given H, maka formula dia yang ni lah. F intercept H over PH. Ini formula dia. Okey, kemudian bila kita gunakan formula ni, pastikan mesti ambil. Kamu jangan buat 70 per 150. Siapa yang buat ni salah. Sebab bila di atas ni dia bincang probability.
Jadi kita, walaupun kita dapat 70, mesti perkan dengan NS. Per dengan 300. Kalau terus 70 per 150, kaedah tu tak ada. So, bila K kosong, J kosong. Jadi pastikan mesti per dengan 300. Walaupun tengok jawapan sama. Kita bukan tengok jawapan, kita tengok kaedah dulu. Ada kaedah, baru jawapan. Okay? So, pH maksud dia, bilangan H ni 150 per 300. Okay. Okay, ini salah label. Ini sepatutnya yang ni C. Yang ni C, yang ni D. Dan ini C, yang ni D. Okay. Soalan nombor 2 ni. Probability distribution function of a discrete random variable. Okay. Given by dx equals to x. Okay, jadi kalau kita jumpa soalan discrete. Discrete. Nanti dia mesti guna istilah probability distribution function. Okay. Dia PDF tapi D itu adalah distribution. Dan simbol dia bila discrete mesti guna P. Kalau continuous dia akan guna fx. Okay. Dan satu lagi kalau kita nak kenal ni betul ke discrete ni, kita akan tengok nilai x dia. Nilai x dia mesti nilai tepat 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi bila kita jumpa soalan yang pertama, setiap kali jumpa soalan find the constant C, maka mesti guna summation of probability. Mesti sama dengan 1. Setiap kali nampak je soalan, show that the constant C. Nak cari C tu berapa? Mesti guna summation P equals to 1. Kalau continuous, kita akan guna integration. Kalau continuous, kita akan guna integration. Untuk soalan ni, kita mesti guna summation. 2 markah saja, jadi tak perlu panjang sangat. K1, J1. Okay, jadi yang pertama ni, kita tengok kita akan ganti X dengan 1. Tapi hati-hati dengan simbol modulus. Maka, seloknya kita akan factorize C ni. Keluarkan C. Gantikan 1. So, kita akan ambil 1 tolak 5 per 3. 1 tolak 5 per 3 berapa? Guna kereta. 1 tolak 5 per 3. Nanti 2 per 3. Okey, 1. So, dalam exam nanti buat cara macam ni je. Tak payah tunjukkan 1 tolak 5 per 3. Tak payah. Okey. Dan bila ada modulus, ambil modulus. Maksudnya nilai dia sentiasa positif. Okey. Ataupun kalau kita nak buat terus. Okey, kalau kita guna kalkulator dapat negatif, kita terus ambil nilai positif je. Sebab ada simbol modulus ni. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Ganti dengan 2 pula. Jadi 2 tolak 5 per 3. Berapa? 2 tolak 5 per 3. 1 per 3. Positif ke negatif? Positif kan? Okey, kalau positif, kekal lah positif. Kemudian ganti pula dengan 3. 3 tolak 5 per 3. Berapa? 4 per 3. Okey, 4 per 3. Kalau ni dapat negatif, positifkan dia. Kemudian ganti dengan 4. Ganti dengan 4 tolak 5 per 3. 7 per 3. Okey, dan pastikan sama dengan 1. Ini kalau kamu buat ni, ini K1. Jadi jangan detail sangat. Buang masa je. Sebab kita dalam exam ni, kita kena kejar masa. Okey. Kita kena pastikan dalam exam semua soalan mesti jawab. Okey, jangan target dapat jawapan. Dapat jawapan tu okeylah. Andai kata tak dapat jawapan, target mesti buat. Sebab setiap langkah tu macam ni kan. Ini sebenarnya markah kaedah yang banyak. Markah jawapan satu je. Okey, jadi jangan target sangat jawapan. Kaedah tu mesti ada. Okey, kemudian bila sini terus kamu terus tulis TC sama dengan 3 per 14. Ini kalau kamu tulis ni dah dapat 2 markah. Jadi nanti dalam exam jangan panjang sangat. Nampak 2 markah tu terus K1, J1. Okey. Jangan detail sangat. Kalau detail sangat nanti kamu habis masa buat kaedah je. Sedangkan markahnya tak ada. Okey, so nampak K1, J1. Walaupun kamu buat table pun, table ni tak ada markah. Dia hanya layan perasaan je.
Hanyalah yang perasan. Okay. Sebenarnya kaedah dia yang ni. Yang bawah. Okay. Kemudian soalan B dia nak apa? Soalan B. Oh, dia nak mean kan? Okay, so ingat. Bila discrete, soalan dia minta cari mean. Okay, ingat. So, mean ni adalah summation of hasil darab X dan P. Kalau EX squared, maksud dia X kuasa 2 darab P. So, ingat tu. Formula tu. Kemudian, ini maksud dia, kalau katakan, okay, yang ini sebenarnya, dalam exam nanti kalau nak buat table, kamu buat sampai sini je. Kamu buat sampai sini je. Yang ni tak payah. Ni tak payah. Okay. Nanti dalam exam kamu buat at least buat table yang ni. Supaya nanti bila nak cari ni mudah. Yang ni maksud dia 1 darab 2 per 14. Okay. Tambah 2 darab 1 per 14. Tambah 3 darab 4 per 14. Tambah 4 darab 7 per 14. So kamu akan dapat nombor-nombor ni lah. Ni nanti kamu tulis kat sini. Okay. So jumlah dia lah 22 per 7. Okay. Nanti kamu cek. Kemudian bila kita nak dapatkan EX squared. EX squared maksud dia kita akan ambil X juga. Tapi kena kuasa 2 dulu. 1 kuasa 2 darab 2 per 14. Untuk formula ni. 1 kuasa 2 darab 2 per 14. Dapatlah 2 per 14. Okay. Sepatutnya nanti kamu tulis. Kalau tak nak guna table ni terus. 1 kuasa 2 darab dengan 2 per 14. Dapat 2 per 14. Kemudian tambah 2 kuasa 2 darab 1 per 14. Mesti dapat 4 per 14. Nanti dalam exam buat macam ni. 3 kuasa 2 darab dengan 4 per 14. Tak payah tunjuk. Guna kalkulator je. 3 kuasa 2 darab 4 per 14. Berapa? 36 per 14. Dan seterusnya. 4 kuasa 2 darab dengan 7 per 14. Terus 112 per 14. So dalam exam at least kamu buat macam ni. Ni dah dapat K1 dah. K1. Okay. Dan jawapan dia adalah 11. Okay. Soalan nak tanya apa sebenarnya? Soalan nak apa? Mean dan variance. Okay. Mean dah ada 22/7. Mean. Variance. Kita tak akan dapat jawapan terus variance. Kita mesti cari dulu EX squared ni. Cari dulu. Okay. Cari dulu. Kemudian kamu masukkan ke dalam formula variance. Ingat ya. Variance dia tak boleh dapat terus jawapan. Mesti melalui proses EX squared minus mean squared. Okay. Okay. So dapatlah K1. Okey, sudah ke belum? Okey, jadi yang pertama determine the mean and variance. Oh, okey. Tapi soalan dia determine the mean and variance for y. Bukannya for x. For y. Okey. Oh, sorry. Mana tadi? Okey. Jadi sekarang ni walaupun soalan cari soalan minta find the expectation ataupun mean of y. Tapi kalau minta mean of y, kita kena cari dulu EX dan variance dia. Cari dulu EX. Kemudian yang lain-lain ni kita akan gunakan properties. Maksud dia kita start daripada sini. Bila kita keluarkan 7 ni, untuk expectation dia akan kekal 7. Darab expectation of X. Kemudian expectation of negative 20. Kita ambil nombor je. Yang ni, ini kita akan gunakan property je. Tak payah kita guna formula. Formula ni untuk yang di atas ni. Yang awal ni je. Yang lain-lain tu kita akan permudahkan dulu. Kemudian mean ni kita dah ada. So gantikan. So dapatlah jawapan dia K1J1. Ada masalah? Ni soalan yang pertama. Find the mean of Y.
Okey ke tak okey ni? Faham ke? Okey, kemudian soalan yang kedua. Find the variance of y. Sama juga, kita perlu cari variance x dulu. Ni, variance x ni. Kemudian, bila kita nak dapatkan variance of 7x minus 20 ni, kita keluarkan 7, dia akan jadi 7 kuasa 2. Sebab ni min. Ni saja je ni. Dia sebenarnya 22/7. 22/7. 22/7. Okey. Ni sepatutnya 22/7. Ataupun nak ambil 44/14 pun boleh juga. Ni semua ni nak layan perasaan je ni. Kalau kita permudahkan, dapat juga 22/7. Samalah kan. Tapi sebenarnya lebih tepat guna 22/7. Okey, ni 22/7. Okey, kemudian variance of constant. Variance of constant 0. So tak payah. Maknanya yang nanti 20 tu abang aja. Maka kita hanya guna untuk yang depan aja. Okey. Terus. Itulah jawapan dia. K1, J1. Okey. Okey, soalan seterusnya. Find probability x less than mean ataupun expectation. Boleh kita teruskan? Okey, soalan C. Okey, kadang-kadang soalan dia saja nampakkan soalan tu macam susah kan? Sebenarnya kita ganti je nilai mean ni. Mean kita dah kira. Mean of y kita dah kira 2. So letaklah x less than 2. Dan kita kena ingat, sekarang ni kita tengah buat discrete. Bila discrete, senaraikan nombor yang boleh. Okay? Daripada table tadi, nilai yang paling rendah adalah 1. So letaklah px sama dengan 1. Tak termasuk 2. Kalau ada sama dengan, baru kita masukkan tambah px sama dengan 2. Okay? So terus. Okay, dapatlah 1/7. Okay, soalan nombor 3. Kita ada probability. Ini apa benda ni? Kita nak sebut ni? Ni macam mana? Pneumonia. Itu penyakit apa tu? Oh, jantung. Sorry lah tak ambil bio. Okay. Okay, sekarang ni kita tengok nilai probability ya. Kita nampak 0.4 ni, ini adalah nilai probability. Nilai dia, maka P tu adalah 0.4. Jadi kalau kita jumpa soalan, dia bermula dengan nilai probability. Kemungkinan besar soalan tu adalah binomial. Cara kita nak sahkan, dia mesti ada satu lagi maklumat N. Kadang-kadang N ni dia tak bagi pada statement yang awal ni. Dia akan bagi pada soalan. So tengok, if a sample of 20 patient, 20. Maka N kita adalah 20. Maka memang salah ini adalah soalan binomial. Soalan binomial. Kita tengok nilai N dia 20. P dia 0.4. Boleh tak kalau kita nak jawab guna table? Ada tak dalam table? N 20, P 0.4. Ada kan? Jadi lebih mudah kita guna table. Soalan yang pertama, find the mean. Mean, ingat mean dalam binomial. Mean dalam binomial, dia mudah. Dia sama dengan NP. Kalau variance, ya, NPQ. So ingat, kalau binomial nak cari mean mudah, N darab P. Kalau variance, NPQ. Kadang-kadang soalan dia bukan nak variance, dia tukar. Supaya kita terkena kat sini lah. Sebab bila kita darab, kita tak akan dapat standard deviation. Kita akan dapat variance dulu.
Bila kita dapat variance, baru kita ambil square root untuk nak jawab soalan standard deviation. Boleh? Okey, jadi mean mudah je. Mean darab 20 darab 0.4 dapat jawapan. Kalau variance, tambah lagi darab dengan 0.6. Okey? So macam tu kita tengok jawapan dia. Yes. Okey. Tadi kita dah tengok ya, mean adalah NP, maka dapat 8. Variance, asalnya kita punya formula kita adalah variance. Sepatutnya dia tak ada square root. Variance ni adalah darab semua ni. Bila soalan ubah kepada standard deviation, maka mesti guna square root. Okay, hati-hati yang kat sini ya. Hati-hati. B1 yang pertama ni, kamu keluarkan maklumat ada N, ada P. K1 ni maksudnya kamu kira mean K1. K1, J1. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua apa? Find the probability that 4 to 12. Okey, maksud dia, kalau soalan guna 4 to 12 tu kan? Maka bila guna perkataan to, pastikan dia mesti ada sama dengan. Okay. Kalau between tak ada sama dengan. Ingat tu. Kalau perkataan tu kena ada sama dengan. Okay. Kalau soalan tu discrete, hati-hati simbol sama dengan tak ada sama dengan. Dia berbeza jawapan. Kalau continuous, boleh diabaikan sama dengan. Jawapan dia sama. Okey, kemudian untuk soalan ni kan. Ni kena tengok balik nota yang saya ajar. Cara kita nak kira untuk soalan yang macam ni. Pastikan kalau kita baca table, kita guna nilai lebih kecil ke lebih besar? Lebih besar. Maksud dia, bila kita nak kira ni, pastikan simbol lebih besar tu, dia mesti sama dengan. So maksud dia 4 ni kekal lah. X lebih besar dan sama dengan. Selain daripada table ni, kita mesti baca lebih kecil. Kalau sini 12, kalau kita guna simbol lebih kecil, nak guna 12 ke, nak guna 13 ke, nak guna 11? Supaya maksud yang sama. 12 tu termasuk 13. Boleh? Ingat ni, dalam kuliah kita kena buat macam ni. Kemudian kita akan ambil kiri tolak kanan. Maka itu yang kita baca table tu. Baca table nilai 4, tolak dengan bacaan table nilai 13. Okay? So ingat balik cara yang saya ajar. Kalau nak baca table untuk nilai di antara ni, pastikan sebelah kiri mesti sama dengan. Sebelah kanan, walaupun soalan yang sama dengan, ubah. Supaya nanti kita nak ambil kiri tolak kanan. 4 tolak 13. Boleh? Okay. So bacalah table, nanti kamu rujuk lah. Okey, kita tengok soalan 3B boleh? 3B. Okey, soalan 3B pula. Soalan 3B, ini biasanya soalan tu memang asalnya binomial. Tetapi kita tengok nilai N dia. Yes, okey, kita tengok nilai N dia. 100. Dalam table ada tak? 100, tak ada. Jadi soalan ni sebenarnya dia adalah soalan binomial. Cuma bila kita nak kira nanti tak boleh. Sebab dalam table hanya sampai 50 je. Jadi kalau 100, terpaksa ubah pengiraan. Tapi soalan kekal binomial. Kita ubah pengiraan je. So tukar kepada normal. Normal dengan mean. Mean dan variance. Okey. Cara dapatkan mean dan variance, kita boleh guna kaedah tadi. Kalau binomial, mean tu adalah NP. Yang tadi, yang kita buat tadi. Kalau variance NPQ. Kita boleh guna ini sebab dia memang binomial. Asalnya binomial. Maka kita boleh gunakan mean adalah hasil darab. So mungkin kalau kita darab, betul ke? 60 saya percaya ni. Hasil darab ni dapat 60. Ni kalau darab dapat 2, betul tak? Dapat 24. Kamu kira lah nanti. Okey. Tukar kepada normal.
Okey. Kemudian soalan dia sebenarnya dia nak apa? Asalnya soalan. Less than, dia guna less than kan? Okey, asalnya soalan yang ni, 66. Okey, tapi kita kena ingat, kita dah ubah cara kira bukannya binomial. Binomial tukar kepada normal. Maka jangan terus jawab soalan ni. Mesti kena buat quantity correction. Kena buat ni sebab dia asalnya binomial. Kita tukar pengiraan kepada normal. Mana boleh tukar gitu je. Maka daripada soalan asal ni kena ubah dulu. Kena ubah dulu. Jangan terus tukar pada Z. Kena ubah dulu. So tengok balik nota kuliah. Kalau kita jumpa lebih kecil dan tak ada sama dengan. Nak tambah 0.5 ke nak tolak? Sudah. Macam mana? Ini cara nak buat sisi. Saya ulang balik. Kalau katakan X di antara 2 dan 5. Ada sama dengan. Maka kalau kita buat sisi. Sebelah kanan nak tambah ke tolak? Tambah kalau ada sama dengan. Sebelah kanan kena tambah. Sebelah kiri kena tolak. 0.5. Okay, so ingat balik nota. Tengok balik nota. Okay. Kamu hafal yang ni je. Ataupun kita hafal dengan cara, kalau katakan kita jumpa hanya lebih kecil je. Kalau lebih kecil dan sama dengan, kena tambah. Okay, ini maksud dia saya tambah 0.5. Saya tolak dengan 0.5. Okay. Jadi untuk yang ni, ini untuk kes sama dengan. Kalau tak ada sama dengan, kita terbalik. Kalau tak ada sama dengan ni, kita baca terbalik. Sebelah kanan tolak, sebelah kiri tambah. Kalau soalan ni tak ada sama dengan. Boleh ingat ke ni? Okey, kamu hafal satu je. Kamu hafal kalau dia antara ada sama dengan sebelah kanan tambah 0.5. Sebelah kanan tambah 0.5 itu yang dapat 5.5 tu. Sebelah kiri tolak 0.5. Kamu hafal yang tu. Kalau katakan soalan tu tak ada sama dengan. Contoh katakan soalan tu tak ada sama dengan. Maka kita boleh gunakan panduan ni tetapi kita terbalikkan. Sepatutnya sebelah kanan ni tambah. Tetapi kita terbalikkan. Sebelah kanan akan jadi tolak. Jadi 4.5. Kemudian sebelah kiri tambah. Boleh? Kamu hafal satu je. Tapi bila tak ada sama dengan, terbalikkan. Sebelah kanan sepatutnya tambah 0.5, kita buat tolak 0.5. Sebelah kiri, daripada tolak, jadikan tambah. Boleh? Okey, terlebih semangat ni. Okey. Kemudian soalan ni kan lebih kecil kan? Kadang-kadang soalan dia ambil sebelah je. Bila sebelah, kamu hafal lah. Kalau lebih kecil tambah ke tolak? Tolak. Maka kita akan ambil Y, probability Y. Tolak, jadi 65.5. Itu yang dapat 65.5 ni. Boleh? Dah pening dah. Okey. Jadi kalau katakan, kalau ada kiri kanan, kamu hafal lah kalau tak ada sama dengan. Kalau ada kiri kanan, sebelah kanan tolak. Sebelah kiri tambah. Okey. Kalau katakan dia sebelah je, guna konsep. Kalau lebih kecil, tolak. Lebih kecil, tolak. Ni tolak ni. Jadi 66 tolak 0.5. Boleh? Boleh? So lepas tu barulah kita jawab soalan. Tukarlah kepada Z. Macam ni lah. Tukar kepada Z. Kemudian ingat. Soalan dalam Y. Tapi dalam table mana ada Y. Dalam table dia guna Z. Jadi cara nak tukar, gunakan formula X tolak min. Okey, yang ini pun kena hati-hati. Dari segi simbol normal, dalam simbol normal yang macam ni, ini kita baca variance. Okey, dalam simbol ni, normal ni, ini kita baca variance. Tapi dalam kita nak tukar kepada Z, dia baca standard deviation. Hati-hati kat sini. Jangan kita tengok sini 25, terus kita baca ni per 25. Salah. Kalau sini 25, maka per dengan 5. Sebab bila kita nak tukar X kepada Z, kita hanya guna standard deviation.
bukannya variance. Okay, so itu yang ada nampak square root of 24. Sebab yang kita nampak ni adalah variance. Sedangkan dalam formula Z, dia tak guna variance, dia guna standard deviation. Jadi kena ambil square root. Square root. Okey, kemudian kamu kena mahirlah bagaimana nak baca table. Seloknya kita akan buat lakaran. Okey, yang ni 0. Ini 1 point, banyaknya nombor dia. 1.22. Dan itulah lebih kurang. Bila less than? Okey, less than. Jadi kalau kita guna table, normal table, kita akan dapat kawasan yang kosong. Kita nak kawasan yang berlurik. Maka kita boleh guna table, tapi kena ambil jawapan 1 tolak. Boleh? Kalau kita guna table, dapat nilai dia, tapi itu ni bukan nilai kawasan berlurik. Dia nilai kawasan yang kosong ni. Jadi kalau kita nak kawasan berlurik, ambillah 1, tolak yang kosong ni. So dapatlah jawapan. Okey? Jadi cara kita nak baca table tu kamu kena tengok balik bagaimana nak baca table. Biasanya kita akan baca table, kita akan lukis dulu. Kita akan lukis graf dulu. Okey. Soalan nombor 1. Okey, ini direct question ni, sama dengan dalam kuliah. Okey, kita diberi dua function, exponent dan untuk SEM 2 ni dia punya function dia yang mudah-mudah je. Tak adalah yang canggih masa kita belajar SEM 1 kan. Exponent, kadang-kadang ln dan straight line. Okay, kadang-kadang quadratic. Tengok soalan lah. Okey, kemudian soalan yang pertama, show that one of the real root of the equation lies between 0 and 1. Ini memang soalan biasa ni dalam soalan exam ni. Okey, sekarang kalau kita nak show, kita ganti je. Tetapi kita kena gabung lah. Step yang pertama, function yang ada ni, kita kena gabungkan. Okey, yang pertama y kita adalah e kuasa x. Ni yang pertama. Kemudian y yang kedua adalah 2 minus x. So kita boleh samakan sebab ini kan nilai dia sama ni. So kita samakan. Kemudian semua bawa ke sebelah kiri. Kalau kita bawa ke sebelah kiri, nanti kita akan tulis macam ni. Ln fx dx e to the power of x, kemudian plus x minus 2. Semua bawa ke sebelah kiri. Bila dah ada function, baru kita gantikan nilai kosong. Bila ganti f0, tengok nilai dia berapa. Kemudian ganti pula f1. Okay. Ada tak perubahan? Mungkin lebih besar satu lebih kecil. Maka memang wujudlah dia punya real root dia. Okay. Maknanya step yang pertama kita kena pastikan satu function je. Asalnya soalan dua function kan? Soalan asalnya dua function. Semua tu kita kumpulkan bermula daripada kiri sama kanan. Bawa ke sebelah kiri dan dapat function. Gantikan. Sekarang ni kita nak tengok ada tak perubahan. Dia mesti ada perubahan. Kalau ada perubahan, maka memang ada root kan. Okay. So ingat root ni adalah nilai x. Contoh, kalau kita gambarkan dari segi graf, ini contohnya ni. Bila ada satu nilai less than, satu nilai greater than, maksudnya nilai y dia, maka memang sah lah graf kita ni mempunyai satu nilai x. Ni one of the real root. Ni merujuk kepada satu je nilai x. Tapi kalau dua-dua nilainya lebih besar, tak adalah root dia. Sebab mana ada graf kita langgar pada pasti x. Root ni adalah nilai x. Okay. Jadi sekarang ni kalau nak tunjukkan, tak payah tunjuk pakai graf, kita tunjukkan pada nilai ni, tengok ada tak perubahan. Kalau ada, memang sah dia akan langgar pada pasti x. Okay. Jadi kita gunakan, tunjukkan dengan cara macam ni je. Okay. Boleh? Kemudian, okay, ni. Kemudian yang B ni, ni sama dalam kuliah ni. Ini sama dalam kuliah. Cuma saya nak ingatkan, bila dalam exam nanti, gantian nilai ni mesti tunjukkan 1, 2, 3. Mesti tunjukkan x1, x2, x3. Tunjukkan penulisan gantian. Baru ada markah. Kalau setakat 2 tak boleh. Dia mesti 3. Kemudian,
Kita akan teruskan, katakan ini X4 kan. X4 tak payah tunjukkan detail macam ni. Kita tunjukkan 3 je. 3 yang pertama je. X1, 2 and 3. Tapi itu je. Kemudian kita guna kereta je. Kemudian tengok soalan. Soalan nak apa? 3 decimal places. Maksud dia, bila soalan kata nak 3 decimal places, masa kita buat pengiraan ni, kita lebihkan 1. Itu yang dapat 4 decimal places ni. Tapi kita akan berhenti, kita akan tengok 3 decimal places je. Macam ni kan, kita nampak 0.443. Contoh kan, ni pun 0.443. Maknanya kita dah boleh berhenti dah, sebab dia ada pattern dia. Kan? Okay. So jawapan dia lah 0.43. Maknanya kita kena pastikan 3 decimal places tu dia berulang. Masuk macam ni lah. Ni. Okay. So jawapan dia 0.443. Okay. Dah. Okey, kemudian soalan nombor 2. Kita ada the circle C has radius 5. Ni selalunya kamu kena buat lakaran. Circle radius dia 5. Ni dah kecil dia punya gambar ajar ni. Okey, kemudian and touches the y-axis. Maksudnya kita punya circle ni dia mesti sentuh pada y. Dia sama ada kiri ataupun mungkin kita boleh buat kanan. Ada 2 kemungkinan. Yang penting circle ni mesti sentuh pada y, 1 titik. Kemudian apa lagi? At the point 09. Oh, maknanya dia langgar pada ni pada 09. Maksudnya tak boleh kita andaikan dia berada di bawah. Dia mesti di sini lah. Ini second quadrant. Okey, maknanya tadi kalau kita tak lihat syarat second quadrant tu, maksudnya kemungkinan ada di sini atau di kanan. Bila ada second quadrant memang sah di sini. Jadi kita punya jawapan mesti satu jawapan ni. Kalau second quadrant tak disebut, kemungkinan dia akan ada 2 jawapan. Okey. Okey, so bila kita nak dapatkan soalan apa? Okey, kita nak an equation pada circle. Maksudnya kita nak dapatkan equation of the circle. Pilihlah kita nak buat dalam bentuk standard form ataupun general form. Pilih. Okay. Kalau standard form untuk circle x tolak h squared plus y minus k squared equals to r squared. Di mana center kita adalah hk. Kalau daripada general form, kita akan ambil x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c. Dan center dia tak guna lagi HK. Dia akan guna negative G, negative F. Okay. So jangan kita ingat center mesti HK. Dia tengok kita guna yang mana. Kalau kita guna standard form, maka center dia HK. Kalau kita guna general form, maka center dia adalah negative G, negative F. So ingat kita ada 2 formula. Untuk soalan ni dia nak equation, kita pilih yang mana kita nak. Kita nak gunakan standard form ataupun general form. Mana-mana boleh. Okey, so kita ganti je dalam formula. Radius pun ada. Okey, so kita dah boleh berhenti kat sini dah. Okey, kemudian apa lagi? Soalan yang kedua. Kita nak verify adakah point negatif 10,9 ni dia berada di atas circle. Jadi mudah je kita ambil ni. Kita ganti x dengan negatif 10, y dengan 9. Ganti dalam ni, equation ni. Equation ni. Kalau kita ganti, sama dengan nilai sebelah kanan. Maka betul lah. Okay. So, ni soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ketiga, kita nak cari find an equation of the tangent. Okay, tangent ni adalah straight line lah. Straight line, maka y equals to mx tambah c. Kita gunakan formula tu. Maksudnya kita perlu ada gradient. Ok,
Okey, sekarang gradient kita boleh ambil daripada center satu. Kan? Maksudnya center dengan apa ni? Negatif 10, 9. Tadi kita dah tunjukkan negatif 10, 9 ni dia berada di atas circle. Jadi kita boleh kira kecerunan. So dia macam ni lah. Tadi kita ada center. Kemudian kita nak cari tangent pada negatif 10, 9. Negatif 10, 9. Dia sebelah kiri lah. Contoh dia macam ni lah. Kan? Contoh dia macam ni kot. Macam tu. Jadi kalau kita kira gradient M1, maksud dia kita akan kira gradient untuk point ni, yang soalan ni 10 negatif 9 kepada center. Tapi kita nak cari tangent, kita mestilah guna perpendicular kan. Jadi kalau kita gunakan M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Sekarang ni M1 kita ni, M1 kita 0 kan? 0. Jadi M2 ni, dia dah jadi negatif 1 over 0. Jadi gradient dia tak ada. Jadi kalau gradient dia tak ada, maka equation of the tangent tu terus sama dengan X sama dengan negatif 10. Garis yang tegak yang saya lukis tadi. Kan? Tadi kita dah cari gradient daripada kita cari gradient antara center dengan point. Kan? Kemudian kita akan gunakan M2. Kan? M2 tu kita kira rupanya infinity. M2 ni adalah gradient of tangent. Tak ada. Okay? Bila tak ada, maksud dia graf kita dah tegak tu. Ni kalau saya lukis balik ni. Ni circle. Kita punya center kat sini tadi. Kemudian bila kita lukis, rupanya macam tu lah. Nampak lurus tak? Dia andaikan lurus dah ni. Okay? Maksud dia, bila garis kita tegak, maksud dia gradient dia adalah infinity kan? Kita tak boleh kira lah gradient dia. Kan? Ni. Maksud dia, nilai dia, kalau gradient tegak ni, maksud dia gradient dia adalah infinity. Jadi kalau kita kira juga, mula-mula kita kira gradient ni. Dapat 0. Okay? Kemudian kita gunakan perpendicular, rupanya gradient yang kedua ni infinity. Bila infinity maksud dia kita baca je X tu berapa. X dia negatif 10, maka itulah tangent line. Okay. Soalan 2B ni ellipse. Okay. Okay, kalau kita tengok soalan ni, kalau guna kita punya kuliah, kita kena pastikan yang A ni sentiasa lebih besar daripada B. Okay, kita akan tengok yang paling besar tu adalah, kalau kes yang ni adalah 16, maka A kuasa 2 sama dengan 16, maka A tu adalah 4. A tu sentiasa baca lebih besar. Kalau A tu berada di bawah X, maka graf kita mesti bentuk major axis dia adalah X. Betul. Kalau A ni berada di bawah Y, baru kita akan lukis yang tegak. Okay, ikut. Kemudian daripada sini kita ada B. B kuasa 2 sama dengan 9. Maka B tu adalah 3. Tak nampak? Oh, okey. Tak nampak Memang saya tak bagi nampak. Okey, sekali lagi. Maknanya sekarang ni, ini ingat ya, kita sentiasa baca lebih besar daripada B. Nampak tak? Okey. Kemudian untuk kes yang ni, A sama dengan A kuasa sama dengan 16, A itu adalah 4. So ingat, jangan A tu ambil 16. A kuasa 2 tu yang 16. Tapi nilai A tu 4. Yang B itu adalah yang satu lagi. So B kita adalah 3. Maka daripada sini gunakan formula C.
A 16 tolak 9 square root. Yang ini macam berapa 16 tolak 9? Macam 7. Macam tu lah. Okey. Okey, soalan ni pula dia ubah pula. Kita dah ada elips tapi digerakkan 4 unit ke kanan. Boleh bayang tak ni? 4 unit ke kanan. Lepas tu dah tak ada kerja, 3 unit pula ke atas. Dapatlah satu bentuk elips yang baru. Boleh? Yang elips yang sekarang ni berada pada center. Asalnya elips kita ni berada pada center. Katakan macam ni lah. Oh salah. Tadi macam ni kan? Macam tu lah. Kemudian dia gerakkan ke kanan. Ke kanan 4 unit. Kemudian naikkan ke atas 3 unit. So, elips kita dah berada di atas. Soalan dia tanya yang ni. Asalnya yang ni. Asalnya yang ni. Kemudian digerakkan ke kanan 4. Gerak ni. Maksudnya, kalau nak senang, kita rujuk daripada dia punya center ni. Saya gerak ke kanan sebanyak 4 unit. 4 unit ke kanan. Lepas tu dah tak ada kerja, digerakkan ke atas pula. So, saya rujuk pada center lagi mudah. Okay. Jadi, bila kita dah gerak macam tu, maka center dia akan berubah lah. Tadi center dia 0, 0. Bila dah digerakkan macam ni, maka center tu berubah. Bila center berubah, maka dia punya fokus pun berubah. Fokus berubah. Dia punya vertex berubah. Untuk nak jawab soalan vertex ni, vertices ni, kita ada dua, kita belajar major vertices dengan minor kan. Tapi dalam exam, kita boleh nyatakan major je. Major vertices je. Itu yang kita nampak bila yang ni, skema dia hanya bagi tahu major vertices je. Yang minor tak payah. Bila kamu tulis je major vertices, dah dapat markah penuh. Okay? So macam tu lah. Soalan nak apa sebenarnya? Mana soalan lagi? Oh, soalan apa? Okay. Write the equation of the new ellipse. Okay, kita nak equation yang baru. So, kita ubah je. Sedangkan dia punya A dan B dia sama. A dan B dia sama. Yang berubah adalah center. Okay, so ini untuk soalan yang pertama. Kemudian state center kan? Okay, center. Mana center? Okay, ini soalan yang pertama. Kemudian center bagi tahu lah. Maka center yang berubah. Okay, kemudian find the foci and vertices. Okay, maknanya kita akan cari fokus berdasarkan C yang tadi. A, B, C dikekal. A tadi 4. B tadi adalah 3. C tadi square root of 7. Betul? Okay. Gunakan yang asal tadi. Cuma kita ubah yang baru berdasarkan center yang baru. So, kamu gunakan maklumat ni. Kalau center nak pergi ke fokus, gunakan nilai C. Guna tambahan C. Maka dia bergerak ke kanan. Okey, kemudian daripada center nak pergi ke major vertices, gunakan A. Okey, kalau katakan kita nak kira minor, gunakan B. Itulah. Okey. Okey, yang ni apa dia nak? Okey, consider two straight line. Okey, kalau straight line, ingat, kalau jumpa je soalan straight line mesti guna R equals to A plus TV. Kalau plane R dot N equals to A dot N. So ingat tu ya. Okay, soalan apa ni? Show that B. Okay, given that L1 and L2 are perpendicular. Kalau dia bincang perpendicular, walaupun kita tengok equation of the line ni ada banyak. Sebab dia gunakan A plus TV. Tetapi, kalau kita bincang perpendicular, ataupun nak cari angle, kita hanya fokuskan kepada V je.
V ni baca sebelah lambda ni. So negative 2i plus j minus 4k. Satu. Yang ini mu. Sebelah mu ni. Okay, bi plus 2j plus 2k. Okay, jadi kalau kita nak tunjukkan perpendicular, kita tak payah tengok keseluruhan line tu. Kita hanya rujuk kepada B1 dan B2. Kalau perpendicular, gunakan B1 dot B2 equals to apa? Kalau kita nak tunjukkan dua vektor tu perpendicular macam mana? Equals to 0. 1. Hebatnya. 0 je, 0. Jangan advance sangat. Okay, so kita akan gunakan B1 dot B2 equals to 0. Kita gunakan syarat yang ni, maka kita boleh tunjukkan B sama dengan negatif 3. Okay, ingat ya? Kita kalau nak cari angle, nak tunjukkan perpendicular, kita hanya fokuskan kepada B parallel vector je, B. Tapi kalau kita bincang plane, kita akan fokuskan kepada N1 dot N2 sama dengan kosong. Okay, kalau plane kita guna N. Kalau straight line kita guna V. Boleh? So kita gunakan, dapatlah B sama dengan negatif 3. Okay. Okay, kemudian dibagi tahu L1 and L2 intersect. Dia bersilang. Bersilang. Okay dah. Okay, daripada L1 kita tulis dalam bentuk parametric equation. Ini nama dia. Ini nama ni ni. Ni dia panggil parametric equation. Maksudnya jadikan X, Y, Z tu sebagai tajuk. Okay, X, Y, Z sebagai tajuk. Okey, bila dia bagi tahu L1 dan L2 ni bersilang, maka kita akan ambil line yang pertama ni samakan dengan line yang kedua. Vektor dia. Okey, macam tu lah. R1 sama dengan R2. R1 ni adalah vektor yang pertama. R2 vektor yang kedua. Okey, kemudian 11 tolak 2 lambda ni sama dengan negatif 5 tolak 3 mu. Bukan miau, mu. Maksud dia, yang ini kan kalau kita compare kiri kanan ni, maka yang ni dia sama dengan yang ni. Betul tak? Dia memang sama lah sebab dia X. Maka yang kedua, yang ni sama dengan yang ni. Yang ketiga, yang ni sama dengan ni. Sebab dia sama tu sebab dia Z. Intersect. Intersect dia akan jumpa tempat yang sama. Okay. So kita dapatkan maklumat ini. So kita akan dapat 3 persamaan. Buatlah persamaan serentak. Soalan yang tanya apa ni? Okey, soalan nak the value of A. Okey, okey, dia nak A. Okey, macam tu So kamu selesaikan dapat lambda. Lambda adalah A. Okey. Yang A ni kita rujuk kepada equation yang ketiga tadi. Yang ketiga, kamu tengok balik yang ketiga tu apa? Refer pada Z. Z R yang pertama gunakan sama dengan Z R yang kedua. Boleh ke? Ataupun nak senang cerita daripada 3 persamaan tu, pilih mana yang sesuai supaya kita dapat nilai A. Okey? So A dia sama dengan 1. Kemudian soalan yang ketiga, kita nak cari point of intersection. Tadi kita dah bincang, dua line ni dia bersilang. R1 ni dengan R2 ni bersilang. Okey, bersilang. Okey, kemudian tadi kita dah dapat apa tadi? Lambda.
Tadi kita dah ada lambda tadi kan. So kita boleh ambil X, Y, Z. Gantikan. Lambda 5 gantikan. X, Y, Z. So dapat. Pastikan jawapan dia mesti dalam bentuk koordinat. Koordinat. Kalau berhenti di sini baru kaedah. Jadi jawapan. Okey, sudah. Sudah. Okey, tak sempat nanti kamu tengok video. Okey, sekarang kalau nak segera kamu snap dulu. Snap jawapan. Okey dah. Saya nak tunjukkan yang D tu. Soalan D. Okey. Sudah? Sudah. Okey. Okey, soalan D. Okey, soalan D ni kita nak dapatkan find an equation of the plane. Okey. Jadi sekarang ni kalau soalan nak equation of the plane, maka ingat plane tu adalah r dot n equals to a dot n. Kalau kita nak dapatkan equation, kita mesti dapatkan point dia. Yang pertama point dia. Kemudian yang kedua adalah normal dia. Normal dia. Okey, sekarang ni dia bincang dekat plane ni dia mesti ada dua vektor. Okey, yang A ni kita ambil tadi, yang point of intersection ni, yang A ni. Apa tadi jawapan dia ni? Kamu tengok tadi, apa jawapan point of intersection? Okey, itu yang A tu. Kemudian, untuk normal, bila kita nampak je ada dua vektor. Ini ingat, kalau line kita refer pada V1, line yang kedua V2. So, bila ada dua vektor, cara nak dapatkan satu normal, dia mesti guna cross. Mesti guna cross. V1 cross V2. Mesti guna cross. Nampak je dua vektor, mesti guna cross untuk dapatkan normal. Tak kisah sama ada you nak guna V1 cross V2 ataupun terbalik. V2 cross V1. Mana-mana boleh. Sama je jawapan dia. Okey? Paling biasa kita buat V1 cross V2. Okey? Okey. Ni. Okey, ini tadi kita dah tengok tadi ya. Dia punya r dot n equals to a dot n. Yang A ni adalah point of intersection. Betul dia ni? 11 ya. Okey, so ini refer balik point of intersection. Saya nak tunjukkan yang N ni. N ni adalah hasil daripada V1 cross V2. Cuba tengok V1 betul tak negatif 2, 1, negatif 4. Kemudian V2 negatif 3, 2, 2. Okey, kita akan gunakan determinan. Ini pun kamu kena mahir ni. Cara nak kira determinan. Okey. Kemudian okey, macam itulah Tadi point of intersection memang betul sebelah 2, 17. Point of intersection. Betul tak? Sebelah 2, 17. Betul ke? Ataupun lain? Okey. Jadi kalau kita tengah buat pengiraan, digalakkan guna column matrix. Nampak je R, ganti X, Y, Z. Untuk line pun sama. Nampak je R, gunakan X, Y, Z. Kemudian normal ikut tadi, yang kita kira tadi. 10, 16, dan 1. Kemudian yang P ni tadi adalah point. Point of intersection. Betul? 11, 2, 17. Kemudian yang N ni adalah 10, 16, nanti 1. Yang tadi. Ni. Okey. Sebelah kiri, kalau kita nak darab, 10X tambah 16Y tolak Z. Itu yang dapat ni. Sebelah kanan, 11 darab 10 tambah 2 darab 16 tambah 17 darab 91. So kita akan dapat 125. Okey, soalan yang keempat
kalau kita tengok soalan, given probability x equals to c. C itu adalah constant. Kita tengok soalan ni. Okey, yang ni kan. Okey, kalau ikutkan maklumat yang ada ni, ini kita boleh panggil dia sebagai discrete ke ataupun continuous. Maklumat yang ada ni. Discrete ke continuous. Dalam soalan tak bagi tahu pun. Mana tahu discrete? Sebab X ni adalah dia dalam bentuk number of smartphone kan. Number of smartphone ni boleh ke 1.2, 1.8. Tak boleh kan, dia mesti nilai tepat 1, 2, 3, 4 kan. So daripada logik yang tu, maka ini adalah discrete. Kita kena pasti discrete ke continuous. Okey. Kemudian bila nak dapatkan constant, kita mesti gunakan summation of probability. Okey. Sama dengan 1. Okey. Jadi yang pertama kita nak tahu dia ni discrete ke tidak, kita tengok event yang dibincangkan adalah number of smartphone. Itu satu. Ataupun satu lagi cara kita nak kenal, sebab kalau dalam discrete PDF ni dia menggunakan simbol P. Ni. So kita nampak P kan? Maka memang sah ini adalah discrete. Kalau continuous, dia tak guna P. Dia akan gunakan PDF ni adalah Fx. Okay? So ni ada discrete. Jadi untuk soalan yang pertama, nak cari constant, jumlahkan semua probability dia sampai habis, samakan dengan 1. Apa masalah tu? Okay, so kita jumlahkan. Bermula daripada, sebab number of smartphone ni, dia start daripada 0 kan. 0, 1, ni yang nanti 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Sama dengan 1. So selesaikan ni, kamu akan dapat 4/91. Okay. Kemudian kita nak cari expectation. Expectation ni dia sama dengan istilah mean. So ingat kalau EX tu expectation, ataupun kita boleh panggil dia sebagai mean. Jadi kalau katakan soalan find mean, kalau mean ingatlah itu adalah EX. Jadi kita ingat balik, kalau discrete nak cari mean, mean ataupun simbol dia EX, dia adalah summation of X multiplied by P. Maksud dia, kita akan darabkan, yang pertama ambil X, darabkan nilai P. So kita ambil X yang pertama 0, probability yang pertama adalah 25/91. Wujud balik function yang datang. Kemudian kita ada nilai X yang pertama 1, yang kedua 1, kemudian nilai probability dia sampai dah habis. Okay, itu adalah nilai mean. 2 markah, jadi jangan panjang sangat. Ini adalah K1, ini J1. Setiap kali nanti dalam exam, kamu nampak soalan, tengok markah dia, supaya kita boleh rancang jalan kerja tu panjang mana. Biasa kalau 2 markah ni, yang pertama K1, baris yang kedua mesti jawapan. Jadi jangan kita detail sangat. Tak payah nak tunjukkan ni darab ni berapa, ni darab ni berapa, tak payah. Sebab tu tak ada markah. Kamu tulis je ni K1. Sebab dalam exam ni, kita kena kejar masa. Kalau boleh kita tulis seringkas yang mungkin. Jangan detail sangat. Kita tunjukkan macam ni kan, kita tunjukkan ni berapa, 3/13. Ini berapa hasil darab dia, 34/91. Tak payah detail sangat tu. Itu nanti layan perasaan dia. Markah dia kekal 1. Okey? Boleh ke ni? Okey. Kemudian yang C ni, okey, yang C. Kadang-kadang soalan dia ubah aje bentuk sebenarnya. Okey, kalau kita jumpa soalan yang macam ni, yang EX ni kita dah ada, gantikan. Okey. Gantikan, tapi kita tak boleh biarkan dia macam ni. Pastikan sebelah kiri ni hanya X saja. Okey. So dapat X kurang daripada 4.8. Dan sekarang ni kita bincang discrete. Jadi kalau kurang daripada 4.8,
Boleh tak dia jadi 5? Tak boleh kan? Dia kalau tanda equal, kita kena bezakan ni. Kalau kurang daripada 4.8, yang pertama kalau kita bincang equal. Kalau equal maksud dia jawapan dia adalah 5. Tapi kalau kita bincang less than, jawapan dia bukan 5. Jawapan dia adalah 4. Okey? So kena faham tu. Jadi kita tengok kalau soalan tu discrete, kurang daripada 4.8, kita jangan kira 4.8 tu, kita kena kira 4. Dan jangan ambil 5. Sebab kalau 5 tu, itu kaedah kita bundarkan. Ini kaedah kalau guna less than. Kalau less than maksud dia, kita akan baca nombor sebelum 4.8. Mestilah 4. Okay? So jangan keliru kat sini. Okay? So kita ganti, tengok balik table yang tu. Ganti. Kalau nak ikutkan cara biasa, kita kena ambil nilai 0 probability dia berapa, 1 banyak ni. Kalau katakan kita nak gunakan yang ni, maka nanti kita akan cari nilai probability daripada 0 sampai 4. Ataupun kalau nak lebih mudah, kita gunakan 1 tolak. Lebih mudah guna cara ni, 1 tolak probability. Okey, bila kita guna 1 tolak, kita kena tengok ni simbol ni. Simbol less than or equal ni, kita kena lihat yang pertama less than, dia mesti tukar kepada greater than. Kena lihat satu persatu. Kemudian kena lihat tanda equal. Tanda equal ni lawan dia adalah not equal. Nombor kekal. Nombor kekal. Okey. Jadi kalau kita senaraikan, sebab ingat tadi kita punya smartphone kita paling banyak adalah 6. Jadi kalau selepas 4, mestilah kita akan ambil 5 dan 6. Kan? Jangan 5 sampai infinity. Sebab bilangan kita paling tinggi 6. Jadi kita akan ambil 5 dan 6. Okey. So tengoklah table tu. Nilai 5 berapa, nilai 6. 85/91. Okay. Continuous random variable X has a cumulative. Secara umum tak kisahlah sama ada discrete ataupun continuous. Formula dia adalah probability less than or equals to X. Maksudnya kalau kumulatif, dia akan gunakan simbol less than. Okey, soalan yang pertama, find the value of C and K. Oh, daripada sini. Okey. Greater than K, 0.65. Okey, sekarang ni 0.65, maknanya kita akan ambil daripada sinilah. 0.65. So K tu besar kemungkinan berada di sini lah. K. Antara 3 dan 12. Kalau di sini tak mungkin sebab nilai dia, nilai probability 1. Jadi kalau ikut logik pun memang K tu berada kat sini lah. Okey. Jadi kita akan ambil kalau kita ambil function yang kedua tu. Tadi kita ada function tadi. Tengok balik soalan, kita diberi cumulative function untuk selang yang kedua. Ini kita ambil kira yang kedua je. 3 kurang daripada X kurang daripada 12. Yang ni je. So K kemungkinan berada di sini. Jadi kita akan ambil soalan guna apa? C. Okey, kita nak cari C dulu. Maka kita gantilah. Okey, kalau kita ganti nilai 12. Okey, so kita akan ambil function yang kedua, 1/9 darab 12 tolak dengan 1/C. 1/C. Maksudnya kita ambil pada sempadan 12. Pada sempadan 12, kita boleh gunakan function yang kedua dan yang pertama. Sebab dia ada tanda equal dulu. Jadi kita boleh gunakan function yang kedua. Function yang kedua yang ni lah. Kemudian function yang ketiga, nilai dia 1. Itu yang kita dapat ni. Boleh? Ini maksudnya kita gunakan sempadan X sama dengan 12. Jadi kita akan gunakan function yang kedua. Function yang kedua kita yang ni kedua. Sama dengan function yang ketiga. Function yang ketiga 1. So kita akan dapat C.
Okey, kemudian untuk soalan yang kedua ni pula. Soalan yang kedua, tadi saya dah ingatkan, cumulative ni formula dia mesti gunakan x less than or equals to x. Mesti guna less than. Bila guna less than, so kita tukar ni. Kita tukar, maksud dia simbol lebih besar. Bila kita gunakan satu tolak, ingat. Bila kita guna satu tolak, kita kena ambil kira yang kita perlu tukar adalah simbol greater than ni. Dia akan tukar jadi less than. Simbol not equal, asalnya mana ada equal ni? Not equal, tukar kepada equal. Ingat, setiap kali nak guna satu tolak, kena ambil kira dua tanda ni. Yang pertama lebih besar, tukar jadi lebih kecil. Kemudian yang kedua, lihat tanda dia asalnya tak ada sama dengan, not equal. Maka bila kita opposite dengan dia mesti ada sama dengan. Okay. So kalau kita proses ni, dan yang ini ni dia sama dengan kita punya ni tarifan, maka kita boleh tukar ni. Ni kita boleh tukar kepada fx. Ataupun dekat sini kita boleh gunakan fk ni. Maksud dia dekat sini kita boleh tulis fk sama dengan 7/20. Fk ni kita rujuk kepada function yang kedua. Maksudnya kita guna function yang kedua, gantikan x tu dengan k. Dia dapat k per 9 tu. K per 9 tolak 1 per, asalnya 1 per c. Tapi c kita dah kira, tukar 1/3 sama dengan 7/20. Boleh? Yang ni saya gunakan function yang kedua daripada soalan. Okay, gantikan x tu dengan k. So dapatlah jawapan 5 markah. Soalan yang seterusnya, determine the probability density function. Bila kita nampak istilah, dia sebenarnya PDF juga. Tapi bila kita nampak D itu adalah density, maka itu adalah continuous. Maka kalau kita nak cari, itu soalan tu maksud dia nak cari PDF. Soalan ni sebenarnya nak cari PDF. PDF tu berapa? Maksud dia fx tu berapa? Okey. Jadi kalau kita dah ada cumulative, maka cara dapatkan f ni adalah dengan cara kita differentiate. Kita differentiate cumulative. Ini cara dia. Kalau kita dah diberi cumulative, nak dapatkan f kecil, kita mesti differentiate. Differentiate pula dia bergantung kepada interval daripada soalan. Kalau ikut soalan, kita punya interval kita adalah less than 3, kemudian antara 3 dan 12, kemudian 12, ada 3. So kena ambil dah 3-3 ni. Ambil 3-3. So setiap function tu kita differentiate. Differentiate, asalnya kita ada 3 sebenarnya. Tetapi untuk yang pertama dan yang ketiga ni, nilai dia kan sama. Maka yang pertama ni kita tak baca. Kita tak tulis sebagai jawapan akhir. Sebab kita ada 2 kosong. Kita tak tulis. Bendanya bukannya kita buang, kita masuk ke dalam sini. Gabungkan ni dengan ni, kita gabungkan, kita tulis otherwise. Macam tu je. Kalau ikutkan, kita akan buat 3 function. 3 range. Less than 3, kemudian 3 dan 12 dan 12. So, yang pertama dan yang ketiga tu kita cantumkan dengan cara penulisan otherwise. Okay? Ataupun kalau kita nak senang, buang je yang pertama ni. Kita ambil jawapan kedua dan yang ketiga. Okay? So, penulisan jawapan mesti macam ni. Jadi, dengan cara kita differentiate daripada cumulative. Okay? Ada masalah? Okay. Kemudian, expectation. Okay, expectation. Okay. Kalau kita jumpa expectation ini, kita kena pecahkan. Kalau kita keluarkan 3, ini kita guna property je. Kalau kita keluarkan 3, maka kekallah 3 ni. Okay. So, ingat kita punya nota kita. Kalau nak guna properties, expectation of 3x minus 5. Maksudnya keluarkan 3. Darab dengan expectation, tolak dengan expectation of 5. Tapi kalau kita bincang variance of 3x minus 5, maka nombor yang pertama tu kena kuasa 2. So ini kena ingat ni. Nombor yang pertama kuasa 2, kemudian multiply by variance. Okay. Kemudian variance of constant 0. So ingat ni. Dalam soalan dia akan tanya 1 atau 2. Okey, tapi sekarang ni dia hanya bincang untuk expectation je. So kita boleh pecah, kalau keluarkan 2, 2. Maknanya kita akan gunakan peraturan ni lah.
Kemudian E1. E1 ni kalau kita keluarkan, E1 dia akan jadi 1. Macam ni lah. Okey, kemudian dapatkan expectation of x squared. So ingatlah bagaimana caranya. Expectation of x squared. Kalau untuk continuous, maksudnya kita guna integration x kuasa 2. X kuasa 2 darabkan dengan function kita. Kalau kita nak cari expectation of x, maka guna integration x. Okay. Maksudnya kita ingat dia bergantung kepada dia ni. Kalau sini kuasa 2, kuasa 2. Kalau sini x, sini adalah x. Darab dengan fx. dx. Gitu. Okay. So gunakan peraturan ni nanti kamu dapat. Okey, kalau kita jumpa soalan ni, ingat soalan nanti dalam exam, kalau binomial tak disebut itu adalah soalan binomial. Tapi kalau soalan Poisson ataupun normal akan disebut. Tapi kita untuk langkah berjaga-jaga kita kena ingat juga lah. Kalau binomial dia akan bergantung kepada mesti dalam soalan tu ada sebut N dan P. P ni kadang-kadang dalam soalan dia akan buat dalam bentuk peratus. Kadang-kadang dia bagi direct, kadang-kadang nampak bentuk peratus itu adalah P. Okey. Kemudian kalau kita nampak P, kemudian dalam soalan mesti ada N. Itu memang sah binomial. Okey. Kalau soalan tu Poisson, P0. Okey, dia bergantung kepada mean. Jadi kalau soalan tu dia sebut mean je, maka itu adalah nilai lambda. Okey, lambda. Kalau satu je, maklumat lain tak ada, itu adalah Poisson. Tapi dalam exam biasa dia sebut lah. Okey. Mean. Kemudian kalau kita tengok dalam soalan tu dia ada sebut mean dan variance. Okey. Soalan dia sebut dua, mean kemudian disebut variance. Kadang-kadang soalan dia akan gunakan standard deviation. Okey, tak kisahlah sama ada mean, variance ataupun mean dengan standard deviation, maka itu memang sah, itulah normal. Sebab normal ni kita perlukan dua maklumat. Okey. Cuma kena hati-hatilah. Kalau untuk normal, dalam penulisan ni dia menggunakan variance. Tapi kalau kita nak convert x kepada z, yang ini kita tak guna variance, kita guna standard deviation. So hati-hati kat sini. Maksudnya kalau kita tulis kat sini 25, maka bila kita nak convert kepada z, jangan ambil 25, kena ambil 5. So hati-hati, kena ada silap. Bila kamu tulis ni 25 terus bagi dengan 25, salah. Sebab dalam formula Z, dia menggunakan standard deviation. Penulisan distribution ni kita akan gunakan variance. Okay. So ingat. Okay. So dah disebut mean, disebut standard deviation. Okay. So ini maklumat normal. Okay. Kemudian 250. Okay. Estimate the number of Musang King. Ini cerita Musang King ni. Okay. Kemudian between. Okay. Kalau ikutkan istilah between ni, sempadan tu tak termasuk. Sempadan tu tak termasuk kalau between. Tapi kalau dia guna perkataan between, ada tambahan inclusive. Between, kemudian last sekali ada perkataan inclusive. Baru kita letak sama dengan. Okay. Asalnya between ni dia tak ada, tak termasuk sama dengan. Dalam asalnya soalan normal ni, dia adalah X. Asalnya X. Tapi kalau kita nak guna table, kita kena ubah. Itu yang kena guna formula ni. Z equals to X minus mu mean divided by standard deviation. Ingat, ini adalah standard deviation. Okay. Jadi yang X ni dia berikut soalan. Katakan soalan sekarang 1.95 kan. Maka yang pertama mesti 1.95. X yang kedua 2.25. Kemudian yang mean ni ikut soalan. Yang diberi mean apa? 2.15. Kemudian sigma, hati-hati. Kalau ikut sini, ini adalah variance. So, bila sigma, kita kena ambil nilai standard deviation. Okey, kemudian kamu hafal. Kalau kita tengok nilai probability tu ada negatif, ada positif. Contohlah, contoh. Kalau kita jumpa soalan, ada negatif, ada positif. Contoh. Macam ni. Maka kalau kita nak guna table, terus kita ambil satu tolak nilai sempadan yang ada 1 dan 3.
Yang negatif satu tu abaikan. Kalau kamu jumpa ada bacaan negatif dan positif, terus je ambil satu tolak. Semua sempadannya ada. Walaupun kita nampak 0.36 ni macam negatif. Bila kita guna satu tolak je, negatif dah hilang. So apa je? Satu tolak. Boleh? Kalau katakan dua-dua berada di sebelah kanan. Dua-dua sebelah kanan. Dua-dua sebelah kanan. Ni katakan ni 1 ni 3 kan. Maka nanti bila nak baca table, kamu ambil nilai 1 tolak dengan nilai 3. Kamu ambil bacaan table 1 tolak dengan bacaan 3. Mungkin kadang kamu baca terbalik, 3 tolak 1. Kadang bila kita tak perasan, kita tolak je. Nanti mesti dapat negatif. Bila negatif memang salah tu. So tukar 1 tolak 3. Okey? Boleh? Jadi kalau ada negatif dan positif, apalah? Kalau ada negatif dan positif, ambil 1 tolak. Kalau dua-dua positif, ambil 1 tolak 3. Okey, tetapi soalan ni kita kira, tetapi soalan nak number of durians. Maknanya kita akan ambil tadi nilai probability. So darablah dengan bilangan dia. So jawapan dia 53. Nanti dalam soalan exam ni kamu kena hati-hati. Kadang-kadang macam kamu punya group assignment ke new assignment, kamu kadang tak ikut soalan. Kamu selamba je berhenti kat sini. Sedangkan soalannya ada lagi. So hati-hati, rugilah kalau kita tak ambil kat sini. Okay? Itu yang ada group assignment tu yang markah dia kurang. Markah hampir kepada 60 tapi ada kurang. Itu masalah macam ni lah. Ada yang tertinggal. Jadi bila kita jawab tu pastikan ikut soalan. Okey, kemudian soalan B pula. Dia menggunakan less than. Less than Okey. Kalau ikutkan istilah less than, sepatutnya kita tak boleh tulis sama dengan. Kalau jumpa soalan dia kata less than 1.8. Maksud dia penulisan sepatutnya mesti probability X less than 1.8. Okey. Kecuali kalau digunakan at most, baru ada sama dengan. Kalau less than tak ada sama dengan. Sepatutnya tak boleh tulis macam ni. Walaupun jawapan memang sama. Sebab dalam continuous, sama dengan ada ke tak ada, sama je jawapan dia. Kalau discrete berbeza. Okay. So kita tukar. Okay, yang ini, ni. Kalau kita nak baca table, kita akan buat lakaran dulu. Tengok dia berada di mana. 0.64. Dalam table mana ada baca negatif 0.64. Maka kita akan tukar, pindahkan dia ke sebelah kanan. Bila pindah ke sebelah kanan, secara kebetulan sama dengan table. Maka nilai ni sebenarnya sama dengan table. Okay, so jawapan dia 0.2611. Sama juga soalan nak bilangan. Jadi ambil bilangan dia berapa? 200. Darabkan dengan probability. Sama je soalan. Kalau ikut dari segi buat soalannya, pada dalam exam kan, dia tak boleh ada soalan yang berulang bentuk. Macam ni kan dia sama. Kalau ikut cara nak buat soalan, patutnya bila ni dah tanya, so dia tak akan tanya lagi benda-benda macam ni. Biasa kalau kita buat soalan memang macam tu. Soalan nanti dia takkan ada yang berulang. Berulang pattern dia. Macam ni kan, mungkin kesilapan tadi kira ni. Okey, kemudian C. Okey, ini cuma istilahnya ni. Okey. Kita nak apa? Dia ada perkataan not. Asalnya okay, will not be spotted with 6 durians. Okay, asalnya dia more than 4. Okay, jadi asalnya dia adalah more than 4. Okay, jadi kalau more than, kalau number of durians, dia mestilah selepas 4 mesti ada 5 kan.
Kalau ikut logik dia, normal ni adalah continuous. Sepatutnya dia boleh mungkin 4.2, 4.3. Okay? Tapi disebabkan number bilangan durian ni, so selepas 4 mesti 5. Okay. So kita guna kaedah probability sebab kita ada N dan kita ada P. P ni apa bendanya? Probability 0.26, mana datang dia? 0.26. Sebenarnya kita dah cari ni. 0.6. Okay? Sebab C dan D tu dia sama, dia punya perbincangan yang sama. Ini untuk will not be spotted. Okay, maksud dia yang B dan C ni probability yang sama, maka kita boleh gunakan binomial. Binomial kita perlukan N, kita perlukan P. Jadi N tu kita ambil 6, yang P tu kita rujuk kepada B. Ini dalam soalan exam selalu keluar bentuk-bentuk ni. Maksud dia, asalnya soalan tu adalah normal. Tiba-tiba nanti kita ubah sikit kepada binomial. So hati-hatilah. Bila ubah pada binomial, nak cari P tu kat mana? Kadang-kadang dia rujuk kepada soalan sebelum. Okay? Tengok. Syarat dia sama tak? Kalau syarat sama, kita boleh gunakan probability yang di atas. So kita akan kira. Okay. Yang ini, boleh tak kita guna table ni? 0.26 saja tu ada tak dalam table? Biasa dalam table 0.3, 0.5 kan? Kita jangan pergi bundarkan 0.3. Jadi kalau katakan nilai ni 0.26 sebelah ni tak ada dalam table, seloknya gunakan formula. Jangan pergi bundarkan 0.3. Seloknya gunakan formula. Okey. Okey, soalan yang terakhir yang 7A ni. Okey, kita tengok bilangan soalan kita dia ada 15 kan? 15. Maka kita dapat maklumat N dulu. Bila ada maklumat N, besar kemungkinan dia adalah binomial. Cara kita nak sahkan, ada tak probability? Maklumat probability. Okey, kalau kita jawab soalan, satu soalan tu ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan kan? 5 pilihan dia punya apa? Jadi the correct answer for 5 question. Okey, maknanya kita akan ambil probability success. So N kita 15, betul? 2/3 ni mana datang dia? 2/3 ni. 2/3 mana datang dia? Okey, asalnya kita ada 5 soalan. Yang betul 5. So 5 daripada 15. So 5 daripada 15 kalau betul. Okey, kemudian soalan-soalan yang lain dia akan lambung shilling untuk tentukan jawapan. Maknanya sebenarnya dia yakin yang betul tu 5. Jadi yang lain-lain tu apa jadi yang 10 tu? Dia guna lambung shilling untuk tentukan jawapan. Okey, so kita akan dapat 2/3. Mana datang dia? 1/2. 1/2. Kenapa 1/2? Shilling keberangkalan dia setiap permukaan tu 1/2 kan? Dia 1/2. Tapi 1/2, kenapa kita ambil 10? Sebab yang pertama tadi dia ada 5 soalan. Betul. Kalau betul 5/15. Kalau yang salah ni dia main tembak je. Tapi dia guna bersama dengan lambung shilling untuk tentukan jawapan. Lambung shilling ni ada 2 kemungkinan je. Sama ada head ataupun tails kan. Jadi 1/2. Tetapi 1/2 ni untuk soalan yang mana? 10/15. 10/15. Sebab jumlah soalan 15. Yang dia yakin betul 5. 5 ni dia tak lambung shilling. 5. Kemudian yang lain tu dia ambil 10/15. Itu dia kena tembak gunakan shilling untuk dapatkan jawapan. So berangkali ni 2/3. Jadi untuk kat sini N kita 15, P kita 2/3. Soalan dia find the probability answer more than. Okay, maknanya apakah keberangkalian dia menjawab 13 tu betul?
5 tu memang betul lah, dia tahu jawab 5 tu. Tapi yang lain tu dia tembak je. Dia gunakan shilling. So kita boleh gunakan greater than 13. More than. More than. So disebabkan discrete, selepas 13 mesti 14 dan 15. Okay, nanti kamu kira. Kemudian soalan yang terakhir, calculate the mean. Okay, ingat bila binomial. Ingat bila binomial. Yang pertama, untuk binomial N dan P. Maka mean adalah NP. Kalau variance NPQ. So ingat, kalau Poisson, maka mean tu adalah lambda. Mean adalah lambda, kemudian variance pun adalah lambda. Ni dalam soalan mufakat ada kan? Okay, kalau yang lain tu normal tu memang adalah mean dengan variance. Okay? Jadi kalau binomial nak dapatkan mean, ambil je N darab P. Nak dapatkan variance, NPQ. Kalau Poisson lagi senang. Yang diberi adalah mean lambda. Variance pun lambda je. Okay, so kalau Poisson ni mudah. Jadi mean ambil je 15 darab dengan 2/3 mean. Okay, standard deviation. Asalnya kita perlu cari variance. Variance adalah NPQ. Bila standard deviation, kita akan ambil square root. So kita akan dapat jawapannya 1.8257.